Agaknya lampu tidur ni nampak gaya macam dari bahan terpakai. Ni mesti satu lagi hasil kerja Cikgu Nizam. Tapi rasa macam nak buat lagi satu ni. Hai semua, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Kelab Kraft Didik KKD bersama saya Nisa K. Sebuah program kokurikulum di mana kita suka nak fokus kepada aktiviti kraft dan seni. Apa agaknya aktiviti kita pada hari ini adik-adik? Diharapkan yang di rumah semua sihat dan bersemangat untuk episod kita hari ini. Dan jangan lupa jaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya perlu keluar rumah, pelitup muka jangan dilupa. Penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan adik-adik. Baiklah, sebelum kita pergi kepada tema episod kita kali ini, kita tonton profil guru. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam Cikgu Ketua apa Ahmad tu? Nizam. Saya tengah ni cuba periksa Cikgu struktur kita ni kukuh ke tidak. Kukuh. Untuk aktiviti kita ni Cikgu kan? Ya betul. Ini cikgu hasil kukuh ni Nisa. Jangan risau. Baiklah kawan-kawan, ini dia Cikgu Ahmad Nizam. Hai Apa khabar semua. Cikgu? Alhamdulillah Nisa. Nisa sihat? Alhamdulillah saya sihat dan bersemangat dan saya tak sabar untuk satu lagi episod Kelab Kraft Didik dengan Cikgu Nizam. Kerana macam biasalah Cikgu Nizam suka nak bawa kita bahan-bahan ataupun aktiviti-aktiviti yang menarik. Mungkin Cikgu Nizam boleh kongsikan dengan semua yang menonton KKD apa pula aktiviti kita hari ini Cikgu? Okey Nisa. Pada hari ini kita masih lagi akan menghasilkan satu karya lentera. Ya. Mana karya lentera ini kalau kita tengok pada zaman dahulu merujuk kepada pelita. Di mana pelita betul. selalunya kita akan instead of kita ada satu struktur sebegini, Ya. di dalamnya kita letakkan dengan Pelita. Dan kita nak gunakan pelita pada hari ini untuk kegunaan di kamar beradu ataupun kamar tidur kita. Ya, nampak macam lampu tidur lah. Macam yang Ya, Nisa dah betul. belik-belik tadi kan. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan bahan-bahan ataupun peralatan yang diperlukan. Apa dia Cikgu? Silakan. Okey, kalau kita dapat lihat kat sini, pertama sekali apa yang kita perlukan adalah satu struktur yang cikgu hasilkan daripada kayu. Baik. Memandangkan cikgu juga mengajar subjek reka bentuk dan teknologi Nisa. Wah, RBT cikgu ya? Ya, cikgu ajar Baik. RBT. Jadi cikgu hasilkan satu struktur daripada kayu. Okey. Kita perlu paku sikitlah. Okey, pastikan sikit. struktur yang kita hasilkan ini kukuh. Kukuh dan dia tidak bergerak-gerak. Dia rata macam ni ya. Adik-adik dia rata. Okey, baiklah. Kemudian antara bahan lain yang kita perlukan Nisa. Cuba angkat sikit tu Nisa. Di hadapan saya ada ini adalah seketingkat mounting board. Mounting board. Okey. Okey, mounting board ini satu board yang keras. Baik. Dan nanti kita akan melukis atas mounting board ini. Ya. Dan kita akan hasilkan stencil. Stencil. Baiklah. Stencil saya tahu Cikgu. Saya dah belajar dengan Cikgu Teh Nadira. Stencil. Oh ya ke? Cikgu kenal Cikgu Tina Nadira. Kita salam kepada dia. Baik. Okey, kita Nisa. ada Itu adalah mounting board. bahan yang kedua. Kemudian Kita juga perlu menggunakan bahan-bahan lain seperti kita ada perekat. perekat, gam. Perekat berbagai kita jenis. gunakan perekat jenis squat inilah. Baiklah. Okey. Kemudian kita juga perlukan kita panggil binding tape. Okey. Kita Binding tape pelekat, baik. berwarna hitam. Madangkan struktur kita ni berwarna hitam. Berwarna jadi hitam. kita cuba dapatkan yang warna hitam. Baik. Okey, kemudian alat-alat yang kita perlukan, kita perlu juga menggunakan kertas tekap ataupun kertas surih. Nanti kita nak surih. dapatkan background ataupun latar yang lebih cerah. Baik. Berkontra dengan latar yang gelap itu. Yang mana kita akan lihat biasan cahaya dari dalam. biasan Betul cahaya. Cikgu? Ya. Jangan guna kertas A4 biasa adik-adik. Itu legap. Lebih legap. Cahaya tidak menembusi. Okey, kemudian kita ada, di sini saya lihat Cikgu kita ada pensel. Kita ada pensel untuk kita melakar. melakar nanti sedikit Dan lakaran kita akan ada hasilkan. pisau. Kita ada pisau. Dan mungkin juga kita perlu gunakan gunting. Gunting. Baiklah, adik-adik di rumah, sekiranya anda ingin menggunakan gunting dan pisau, berhati-hati adik-adik, minta bantuan daripada ibu bapa ataupun abang dan kakak supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Ya betul. Itu adalah salah satu daripada langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan yang berbahaya. Betul tu. Sebelum kita pergi kepada langkah pertama nak menghasilkan lentera citra kita ni, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit secara ringkasnya bagaimana cikgu membina
struktur ini? Silakan cikgu. Okey, pertama sekali kita dapatkan kayu dengan ukuran yang kita mahukan lah. Okey, macam ni tidak terlalu besar lebarnya. Ya. Okey, ataupun ketebalannya juga tidak terlalu tebal. Okey, mudah untuk kita kendalikan. Okey. Baik. Kemudian kita juga perlukan paku. Okey. Struktur ini disambungkan selalunya 4 kaki yang pertama ini panjangnya adalah sama saiz lah. Okey, antara satu sama lain. Kemudian bahagian atas ini kita perlukan 4, 1, 2, 3, 4 dan bahagian yang melintang juga 4. 1, 2, 3, 4 di 3 bahagian bawah. dan 4. Okey, kemudian untuk tapak cikgu Tapak hanya dia. melekatkan ataupun merangkaikan Mounting board. Okey? Mengikut saiznya. Mengikut saiz yang kita ukurlah sedikit. Okey, Okey? baiklah. Kita dah ada Dan struktur. jangan lupa Nisa, modal kita nak hasilkan lentera, kita perlu apa Nisa? Kita perlukan lampu. Lampu. Nanti tak jadi Ni, lampu kita ada lampu tidur. kat sini. Apa Okey, Cikgu lampu boleh ni tunjukkan? sebenarnya cikgu dapat percuma, Ya. tapi sebenarnya kamu boleh dapatkan lampu, pelbagai jenis lampu. Okey. Di kedai harga berpatutan Ya. seperti kedai RM2. Betul. Baiklah, sebelum kita pergi kepada langkah-langkah nak menghasilkan lantera citra kita pada hari ini, kita berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali menonton Kelab Kraft Didik KKD. Kembali menonton Kelab Kraft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Ahmad Nizam, di mana kita akan hasilkan lantera citra, lampu yang kita boleh gunakan di dalam bilik tidur kita, di tepi katil. Oh, bestnya. Tak sabar saya nak mulakan, Tapi Nisa tahu cikgu. tak apa maksud citra? Saya citra. Alamak, tiba-tiba kamu otak saya dia jam sikit pagi ni, mungkin sebab belum sarapan ataupun belum minum petang. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan. Saja Okey, je nak perkataan minta cikgu ini, jelaskan. mungkin sedikit familiar tetapi jarang kita tahu maksudnya. Ya. Okey, maksud perkataan ini citra bermaksud image. Image. Seperti lukisan, gambar atau mungkin juga arca dan sebagainya. Ya, Okey, so baiklah. image yang kita nak buat nanti adalah image yang berkonsepkan siluet. Okey. Dan kita aplikasi tema suasana perkampungan. Ya, baiklah. Saya rasa saya perlu mendapatkan sedikit idea dan kita akan mulakan dengan langkah yang pertama. Tetapi sebelum tu adik-adik, seperti biasa SOP perlu dipatuhi. Saya nak minta Cikgu Ahmad Nizam untuk sanitasi dahulu tangan. Ya, betul Nisa. Okey, Baik. SOP perlu dijaga sentiasa. Kemudian saya player, saya Ya. bawalah ke sini. Supaya senang kita nak tunjukkan kepada adik-adik bagaimana kita nak lakukan lantera citra kita. Baiklah. Saya dah bersedia. Kita akan mulakan dengan yang mana dulu cikgu? Nampak macam mounting board. Okey, mounting board ni nanti kita akan lakar pada permukaan yang berwarna putih. Baik. Sebab dia lebih mudah untuk kita lakar lah. Sebab kalau gelap ni kadang-kadang Nanti tak nampak pula garisannya. kesan yang kita lorekkan tadi. Baik. Okey, so apa yang cikgu nak buat nanti? Cikgu akan melakar gambar pemandangan sebuah rumah kampung. Dan mungkin sepohon pokok kelapa, pokok dan sebagainya lah. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Okey. Jom kita lakar sedikit. Baiklah, kita akan mulakan cikgu. Silakan. Okey, sedikit lakaran yang kita boleh buat. Okey, sebenarnya cikgu dah hasilkan satu lakaran pada mounting board yang pertama. Baik. Okey, kemudian cikgu dah potong bahagian yang kita nak keluarkan. Okey. Dan kita boleh surihkan atau kita boleh tekapkan atas permukaan mounting board ni terus. Jadikan ia seperti stensil, cikgu. Ya, dia akan jadi seperti stensil. Betul Nisa Okey. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat pada contoh yang telah siap, salah satu stensil ataupun mounting board kita tu dia sedikit tinggi daripada lampu tu, Ya, cikgu. kita nak nampak kesan yang maksudnya kita tidak terlalu terikat. Okey, maksudnya bila sesuatu itu image itu kita lebihkan, Ya. wujud kesan estetik kat situ. Baiklah, kemudian hati-hati dengan mata pisau adik-adik. Bila dah ada lakaran tu, boleh potong mengikut bentuk, mengikut apa yang adik-adik dah lukiskan tadi. Cikgu saja Haiwan-haiwan. memilih image-image seperti ataupun citra seperti kawasan perkampungan. Kerana dah lama kita tak balik kampung saya. Betul. Madang kita berada dalam suasana PKP Betul. yang menyarankan kita untuk berada di rumah. Baiklah. Okey. Jadi cikgu nak mendedikasikan pemandangan suasana kampung. Baiklah cikgu, setelah dipotong, kita akan ada satu image yang macam ni. Wow, cantik Nisa. Ini adalah lampu pelita saya. Baru ada satu. Okay. Kita dah potongkan dan saya akan gunakan
motif yang sama ini untuk dijadikan stensil kepada mounting board yang satu lagi supaya saya dapat image yang sama untuk Betul, Lisa. kedua-dua bahagian. Betul cikgu macam ni Ya. Maksudnya bahagian yang lebih lebar ini akan mempunyai dua image yang sama Dua pelita. Okey, saya akan kemudian saya akan lakarkan ikut saja ya. Ikut saja Lisa Stensil. sebab Baiklah. dia dah wujud sebagai stensil. Baiklah, saya akan lakarkan, adik-adik boleh lihat di sini. Okey, saya akan ikut sahaja. Ikut sahaja stensil ataupun motif yang telah kita lukiskan. Okey, saya akan ikut sahaja lakaran yang pertama yang saya telah jadikan stensil. Setelah saya potong, okey, lebih mudah. Okey. Ya, okey, saya dah dapat dah lakaran pelita saya yang kedua. Adik-adik nampak tak? Sebab dia warna putih kan? Takut tak jelas pula. Tapi lakaran ni sedikit, orang kata apa? Sedikit pudar ya. Boleh juga kalau nak lukiskan, mungkin saya boleh lukiskan sedikit guna pen yang lebih pekat untuk tontonan adik-adik kita. Okey. Berbagai lagi lah adik-adik ya. Okey. Sedikit. Okey, ini adalah stensil, tekapan daripada stensil yang pertama. Okey. Kemudian cikgu akan potong nanti ya. Kita akan potong menggunakan pisau jenis anti-cutter. Baik. Okey. Okey. Okey, saya sengaja gunakan pen supaya lebih jelas untuk kita kongsikan dengan adik-adik di rumah. Macam mana? Nampak tak? Ini adalah lakaran ataupun daripada stensil lampu pelita Nisa tadi. Okey, nanti apa kita akan buat dengan stensil Nisa? Agak-agak Nisa boleh teka. Stensil ni kalau yang dah siap macam ni kan adik-adik, kalau saya nak terus letak macam tak berapa nanti menarik, betul. Nanti nampak kat dalam cikgu, saya nak lampu saya tu nanti dia macam malap-malap sesuai dengan suasana bilik kita dah nak tidur kan. Tidak mengganggu tidur kita. Ya, betul. So macam mana kita boleh buat Nisa? Saya tahu cikgu, kertas surih. Ya, betul. Tadi kita dah mention berkenaan dengan kertas surih. Kertas surih akan digunakan untuk sebagai alas dia. Alas. Ataupun belakang dia, sebagai latar belakang dia. Macam ni ya cikgu? Ya, betul Nisa. Kita dah dapat sedikit gambaran. Ya, jadi adik-adik kertas surih ni kadar penembusan cahaya dia tidak begitu tinggi. Jadi sesuailah kita nak dia malap-malap kan. Baiklah macam ni cikgu ya. Okey. Okey, sekarang cikgu nak potong stensil kita. Nisa mungkin boleh bantu cikgu untuk tampal stensil. Boleh? Dua stensil yang ada. Kemudian Nisa kerat bahagian yang berlebihan. Okey, boleh. Cikgu, tolong saya potongkan stensil yang saya. Boleh Nisa tolong pas cikgu pisau. Okey, baiklah. Hati-hati cikgu ya. Okey, saya akan lekatkan stensil saya ni di belakang cikgu ya. Ya, di dekat bahagian putih macam ni dan potong. Sebab kita perlukan permukaan yang berwarna gelap itu. Baiklah. Okey. Kita akan tampakkan menggunakan gam. Saya ada di sini. Okey, kalau adik-adik perhatikan ataupun murid-murid perhatikan, cikgu tidak menggunakan pembaris. Ya. Okay, tapi kalau nak guna pembaris tidak ada masalah. Okey. Kita perlukan tekanan yang kuat, okey, supaya mounting board itu boleh dipotong dengan lebih kemas. Ya, jadi sebab itulah perlu bantuan daripada mereka yang lebih tua ataupun yang lebih mahir menggunakan peralatan tajam. Kita pun tak nak ada apa-apa yang tak diingini berlaku pada adik-adik. Okey, saya akan tampakkan di bahagian-bahagian yang penting-penting lah ya. Yang ada permukaan. Okey. Baiklah, saya dah letakkan gam. Jadi, saya akan lekatkan kertas surih ini mengikut saiz. Gunakan kita letak je, saya mulakan daripada tepi. Okey, tahap kesukaran memotong itu bergantung kepada imej kita Nisa. Kalau imej kita itu banyak kawasan-kawasan yang berbucu. Contoh macam kita punya atap ni banyak bucu. So agak sukar untuk memotong bahagian ini. Jadi mungkin bantuan daripada kedua ibu bapa kita perlukan. Baiklah. Okey. Pastikan apabila adik-adik ingin memotong menggunakan pisau, adik-adik ada alas yang baik. Macam di sini Nisa dah alaskan, kalau tak ada kepingan kaca macam Cikgu Nizam, Nisa ada beberapa keping kertas yang Nisa letakkan bersama supaya boleh menjadi alas apabila kita potong tidak merosakkan permukaan meja. Okey, saya cuba cikgu ya supaya pisau ini betul-betul memotong kertas surih. Okey, baik. Cikgu
cikgu, kalau kita tak guna mounting board, kita boleh guna kertas lain tak cikgu? Ya boleh. Contoh Kita boleh macam guna yang lebih nipis mungkin. yang lebih Tapi nipis. memandangkan kita berada dalam suasana PKP. Jadi cikgu hanya menggunakan apa yang terdapat di di rumah rumah. cikgu. Okay. tak apa. Sebab kita sekarang ada, kita boleh memilih jenis board yang lebih nipis mungkin. ni. Ya. Okay. Mungkin boleh gunakan kad manila untuk adik-adik kita Betul, lebih betul, Nisa. mudah uruskan ataupun lakukan aktiviti. Okey, cikgu, saya dah potong. Saya dah lekatkan kertas surai saya pada saya punya stencil ataupun ukiran ataupun kad lampu pelita saya. Jadi kita akan letakkan begini. Okey, nampak tak? Okey, saya tak sabar-sabar. Kemudian saya akan tolong cikgu untuk potong. Untuk yang bahagian lebih tinggi, kita perlukan kertas yang baru. Okey, macam biasa letakkan di bahagian atas. Sementara Nisa nak menampal kertas surih dan potong kertas surih pada kita punya mounting board yang telah dipotong, dan sementara Cikgu Nizam pun nak siapkan kertas mounting board, kad mounting board yang satu lagi. Kita akan berhenti seketika yang di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan sama-sama siapkan lampu lentera citra kita selepas ini di Club Craft Didik. Club Craft Didik KKD. Maklumlah, tersedap pula, saya tak sabar nak siapkan. Kita jumpa selepas ini. Balik kampung, oh balik kampung. Cikgu. Oh balik kampung. Cikgu Ahmad Nizam. Nisa. Sorry Nisa, cikgu. Leka betul, agak cikgu. asyik menghasilkan potongan-potongan ni. Betul tu. Sebenarnya kita dah kembali ke Club Craft Didik KKD di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa Kia dan Cikgu Ahmad Nizam yang sungguh asyik nyanyi lagu Balik Kampung. Mentang-mentanglah tema imej kita. citra kita ni, Nisa, adalah suasana kampung. Jadi cikgu pun ambil kesempatan untuk menyanyikan lagu Balik Kampung. Baiklah, saya dah nak habiskan potongan kertas surai saya. Cikgu pun nak menanggalkan Baik. stensil yang terakhir. Alhamdulillah kita Dah telah siap. pun dapat menghasilkan stensil untuk bahagian yang terakhir. Suasana ataupun citra perkampungan kita yang kita Kalau yang dah nak ditampal kertas surai yang macam ni. itu yang Nisa telah tampalkan dengan kertas surai. Okey, kita dah siapkan beberapa bahagian yang lain seperti pelita ini dan pokok kelapa serta rumah kayu ini. Mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada rakan-rakan kita apa yang kita boleh lakukan. Sementara itu saya minta tampalkanlah. Saya akan Okey, tampalkan. sekarang kita ada 4 permukaan. Baik. Okey. Permukaan yang agak lebar ini, kita akan tampalkan dengan imej pelita yang sesuai dengan tema lentera kita. Baik. Okey. Siluet daripada imej pelita ini akan memberi perlambangan kepada lentera citra yang akan kita hasilkan. Okey, nampak Okey, ini adalah bahagian yang sedikit lebar. Okey. Nasib baik, saiz dia sama cikgu. Nanti kita akan glukan sikit ya Nisa, menggunakan perekat keras. Okey. Bahagian yang lebih lebarnya lebih kecil ini, okey, kita akan letakkan dengan ataupun lekatkan dengan Jatuh. Tak apa saya tolong. okey, kita akan lekatkan dengan imej yang lebih vertikal ini. Okey, sengaja cikgu biarkan pohon kelapa ini terkeluar daripada struktur. Baik. Untuk memberikan kesan estetik kepada karya lentera citra kita. Baiklah, di sini kawan-kawan dapat lihat Nisa meletakkan gam di bahagian-bahagian yang kita nak lekatkan kertas surai itu tadi sikit-sikit. Jangan terlalu banyak, nanti lambat pula dia nak kering. Kemudian kertas surai yang saya dah tekap tadi, saya akan tampalkan mengikut bentuk. Okey. Okey, saya Kita dah dapat. gunakan glue jenis PVA saja Ya, Nisa, yang ini. Okey. Saya dah tampalkan. Dia dapatnya begini cikgu. Oh, okey. Okey cikgu Ya, Ya, lawan-lawan jadi dah. Okey, kemudian cikgu boleh teruskan macam mana kita nak tampal lagi. kita akan gluekan Kita menggunakan perekat keras, okey. Baik. Adik-adik di rumah, perekat keras ni pun perlu digunakan secara berhati-hati. Okay, kalau dapat pakai mask masa menggunakan perekat keras ini pun lebih baik sebab baunya yang kadang-kadang agak menusuk Betul. Dia macam ada bahan kimia. Ya, betul Nisa. Saya gunakan kepingan mounting board kad kita tadi tu untuk saya ratakan kertas surai di bahagian belakang supaya ianya cantik dan rata.
Okey, sekarang cikgu nak lekatkan permukaan pertama kita. Baik. Okey. Yang telah kita sapukan dengan glue tadi. Okey, mungkin agak ni Okey, dah nampak dah. Okey. Ini adalah hasil selepas kita melakukan proses gam tadi. Maknanya jika pokok kelapa image ataupun citra kita di bahagian hadapan ni pokok kelapa, yang bahagian bertentangan ni pun pokok kelapa kita dapat juga. lihat satu pokok kelapa memandang ke kanan, Ya. satu pokok kelapa lagi memandang ke kiri. Macam ni adik-adik, Image siluet yang kita pilih ataupun citra siluet yang kita pilih Ya. adalah suasana perkampungan. Perkampungan. Okey, kita teruskan dengan bahagian seterusnya di mana pelita saya ni cikgu. Okey. Saya tak Sama sabar. juga kita akan sapukan dengan perekat pada bahagian sisinya sahaja. Baik. Okey, bahagian atas. Sedikit lagi di bahagian sisi kat sahaja. Yang tepi-tepi ni adik-adik. Seperti yang Cikgu Ahmad Nizam tunjukkan pada kita. Okey, kemudian kita akan masukkan pada bahagian yang satu lagi. Ya. Lebih mudah. Lebih mudah, membaringkan struktur kita ni. Okey. Baik-baik cikgu. Cuba Nisa untuk melekatkan. Saya Sebab selalunya orang perempuan ni kerja dia lebih teliti. Tak ada masalah cikgu. Saya boleh. Okey, yang ini saya rasa dah cukup kemas. Okey, kita biarkan dia kering. Okey. Okey. Okey, tak apa. Nanti kita adjust bila dia dah sedikit kering. Nanti kita boleh adjust dia lebih kemot ni. Kita akan pergi ke bahagian satu lagi. Okey, yang ini yang pokok kelapa tadi begini cikgu Kita akan masukkan betul, begini ya. Okey, saya dah agak-agak di sini. Okey, saya akan keluarkan. Sikit saja perekat sebenarnya sebab saja, dia dah cikgu, saiznya dah tepat dengan shape pada struktur. Baiklah. Saya tak akan letak perekat sampai atas sebab kita sebab punya kita ada bahagian yang terkeluar daripada struktur. dan struktur kita pun. Saya akan letakkan sikit saja, sikit di bahagian bawah. Okey, saya cuba cikgu ya. Okey. Berdebar pula saya nak masukkan. Tak apa Nisa. Tada. Dah masukkan yang kedua. Macam ini. Okey, dan kita nak masukkan Pelita. Satu lagi pelita kita yang terakhir untuk yang saya dah sisi lakukan yang tadi. terakhir. Dan ini adalah bahagian yang kita nak masukkan. Okey, contohnya kita tengok dulu saiz dia bagaimana. Okey ni. Okey, dan nak lebih mudah. Kita baringkan struktur kita. Saya tengok yang ini pun potongan sangat. Mungkin kalau kita terus lekat gam dekat bahagian kayu boleh ke cikgu? Boleh juga, tak ada masalah. Saya cuba cikgu Cumanya cikgu tidak melekatkan direct kepada kayu kerana reaction ataupun reaksi antara perekat dan juga spray pada permukaan struktur kayu ini akan menanggalkan spray tadi. Baik. Okey, saya akan letakkan di bahagian tepi. Dan sikit lagi di bahagian tepi sini. Okey. Saya akan masukkan daripada bawah dahulu. Dan atas. Okey. Mungkin kita akan kemaskan. Kita tak perlu gunakan pita perekat yang terlalu lebar supaya dia tidak nampak pada permukaan kertas surih ini. Baiklah, jadi ini kita tunjukkan pada adik-adik sekiranya adik-adik nampak di bahagian macam ini adalah bagaimana kita mengemaskan di bahagian sisi ataupun bahagian yang ada rongga tadi supaya cahaya tidak terkeluar. Dapat dilihat di dalam. Ya, begini. Kemas sikit supaya kita punya lantera ni ataupun ukiran kita ni cikgu tak bergerak-gerak. Baiklah. Betul. Okey, saya rasa kita dah kemaskan. Cantik-cantik agak-agak. Kita tengok bahagian-bahagian lain bagaimana. Okey, macam mana cikgu? Agak dah siap belum? Ini adalah hasil
Lentera citra kita Ya. dengan siluet image perkampungan. Perkampungan. Jadi kita dah boleh masukkan kembali. Okey, Lampu dan sekarang kita kita. nak masukkan lampu kita untuk memberi kesan malap kepada lampu tidur Ya. yang akan kita gunakan untuk beradu nanti. di kamar Ha-ha. nanti. Baiklah, kita tak perlu gunakan lampu yang begitu terang Ya, kerana betul. ianya berfungsi sebagai perhiasan ataupun lampu tidur kita. Jadi tak perlu terang-terang. Biar ada malap-malap bagi Betul, suasana-suasana Liza. yang orang kata apa, cikgu syahdu je. Jadi Sesuai kawan-kawan, untuk melelapkan mata. ya, betul. Inilah dia lentera citra kita pada hari ini. Dah pun siap. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ya, Liza. Ahmad Nizam. Terima kasih juga kerana menjemput cikgu. Ya, satu lagi. Nanti cikgu saya akan jemput cikgu lagi. Ya, betul. Ada Oh, lagi. okey. Saya nak ajak cikgu buat macam-macam aktiviti. Okey, baiklah. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang di Kelab Kraft Didik KKD. Jangan lupa untuk menonton kami setiap Sabtu dan Ahad jam 6 hingga 6.30 petang. Saya Nisa K. Dan saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Bye.